Baik, bertemu semula dalam segmen cerita dalam bersama saya Niki Senyamba, dan tadi kita bercerita berkenaan dengan UMNO dan juga bagaimana ia berkait dengan kes penyelewengan Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana Mahkamah telah memutuskan bahawa untuk mengenakan penjara 12 tahun dan juga denda 210 juta ringgit berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan. Namun ketika ini kita ingin bercakap berkenaan dengan projek memungut dan membeli sampah yang mana dilakukan oleh salah sebuah syarikat swasta, yang mana dan usaha untuk mengembalikan keindahan dan kebersihan perairan sempurna seperti dahulu. Kita juga tahu daerah sempurna ini memang terkenal dengan keindahan biodiversitinya, lautan serta pantai dan juga hidupan marin. Namun sejak kebelakangan ini, sampah dan pantai di daerah itu bagaikan semakin menjadi-jadi, malah menjadi masalah yang sama sejak sekian lama. Dan ini bukan sahaja telah mencacatkan pemandangan lokasi pelancongan negeri di bawah Bayu itu, malah berpotensi menjadi penyebab kepupusan hidupan marin seperti penyu, ikan, terumbu karang dan banyak lagi. Dan baru-baru ini Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun telah melancarkan projek perkhidmatan pemungutan sampah di perairan Pekan Sempurna sebagai usaha untuk membersihkan pantai di daerah itu. Projek yang pertama kali diadakan itu telah menunjukkan tanda positif terhadap kebersihan di pantai daerah Sempurna ketika ini. Dan untuk bercerita lebih lanjut, berkongsi berkenaan dengan projek itu, kita bersama dengan Wakil Astro Awani Sabah, Petrus Bernard, yang mengikuti projek ini di daerah berkenaan. Apa yang Petrus boleh kongsikan di sini dan bagaimana inisiatif ini dilaksanakan? Dan katanya telah dimulakan sejak Julai lalu, Petrus. Oke, terima kasih Niki. Pertama sekali saya mengucapkan salam sejahtera dan terima kasih karena diberikan peluang untuk bercerita sedikit masalah sampah yang uh, berlaku atau ada di daerah Sempurna, Niki. Jadi sampah ini umpamanya satu keadaan yang agak mengganggu keindahan pulau atau daerah Sempurna sebagai pusat pelancongan di negeri Sabah yang kita tahu sebelum COVID-19 melanda, daerah Sempurna dikunjungi oleh lebih daripada 2.000 pelancong setiap hari, datangnya daripada majoriti daripada pelancong daripada negara China. Dan ini membuatkan daerah ini dikenali. Tetapi masalahnya ketika ini ialah masalah sampah yang menjadikan lokasi pelancongan ini menjadi agak kurang indah, kurang selesa dipandang, dan inilah yang uh, perlu dicari jalan penyelesaian bagaimana untuk mengatasi masalah ini, Niki. Dan baru-baru ini pengurus syarikat daripada syarikat swasta uh, Emil Deslen Management and Supplies, bila berkunjung ke Sempurna, dia melihat keadaan itu, perairan itu, juga tepi pantai, adanya banyak sampah, dan ini sangat-sangat mengganggu pemandangan, sangat-sangat mengganggu tempat pelancongan di daerah itu. Dan dia berpikir bahwa adanya atau perlunya satu inisiatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dan sebelum proyek tersebut dimulakan, syarikat ini melakukan pelbagai kajian, antaranya ya mengunjungi kerajaan tempatan seperti Timbalan Setiausaha Tetap Kerajaan Negeri dan juga Ketua Pengurusan Sisa Pepejal Negeri Sabah, iaitu Encik Norisham Narwe, untuk berbincang, dan juga Majlis Daerah Sempurna untuk berbincang bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dan itu berlaku sebelum Julai 2021. Dan sebenarnya
pemungutan sampah di perairan ini juga adalah salah satu program di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah Niki. Dan untuk itu dalam usaha syarikat swasta ini mengembalikan keindahan sempurna itu, syarikat ini tampil bagi membantu Majelis Daerah Sempurna untuk mengatasi masalah sampah ini. Dan sebelum proyek ini dilakukan, mereka turut melakukan pelbagai kajian. Antaranya ialah arus air laut itu dan juga arah angin dan sebagainya. Karena bagi mereka ini mempengaruhi pergerakan sampah itu di tepi pantai maupun di laut. Dan ketika ini menurut pengurus syarikat ini, Saudara Christopher Chin, mereka mempunyai 34 tenaga kerja kesemuanya dan 18 orang bertugas khas untuk memungut sampah di laut dan juga di tepi pantai dengan menggunakan 9 buah bot. Dan kemudian dibawa ke pusat penempatan atau pusat pengumpulan sampah di kampung Sri Aman Sampurna ini. Dan disinilah sampah-sampah ini dikumpul dan dipackkan untuk dijadikan macam satu bundle bagi memudahkan ianya dihantar ke dihantar ke Tawau, dan dari Tawau dihantar ke Semenanjung Malaysia untuk diproses. Niki. Sebenarnya Petrus, kalau kita nak tahu konsep kepada proses memungut, membeli sampah ini dan juga jualannya dibuat untuk dijadikan kita semula, dan selepas itu pula bagaimana Petrus? Dengarnya di sini kita semula daripada sampah itu, proses jualannya katanya sampah itu dijual 20 sen sekilo untuk semua jenis sampah yang boleh dikita semula. Apa yang Petrus mungkin boleh kongsikan di sini? Ya Niki, ini yang menarik kaedah yang dilakukan oleh syarikat ini, di mana selain mereka sendiri memungut sampah itu di perairan dan juga di tepi pantai, mereka turut membeli sampah dengan harga 20 sen sekilo. Sampah ini bukanlah semua jenis sampah, tetapi yang boleh dikitar semula seperti botol, plastik, dan semualah yang ini yang boleh dikitar semula. Dan dengan kaedah ini pada syarikat ini ianya merupakan satu langkah untuk mendidik penduduk sempurna untuk menghargai apa yang dianggap tidak berguna itu sebenarnya ada nilai. Jadi dengan cara ini penduduk sempurna semakin sedar dan menghargai, dan mereka dengan sendirinya memungut botol-botol itu, plastik itu di tepi pantai atau di perairan untuk dibawa kepada pusat pengumpulan sampah ini untuk dijual. Jadi apalagi sekarang kita sedang berhadapan dengan krisis ekonomi. Jadi pendapatan sampingan itu sangat penting, apalagi mereka yang mungkin tiada kerja dan juga tiada pendapatan lain, dan ini merupakan satu peluang kepada mereka untuk selain daripada memungut sampah, menjaga kebersihan, mereka boleh menjana pendapatan daripada mengumpul bahan-bahan yang terbuang itu seperti botol dan plastik untuk dijual dan dijadikan duit. Jadi pada syarikat ini secara langsung mendidik penduduk di daerah sempurna untuk selain daripada menjaga kebersihan di tempat mereka, di kampung, daerah mereka,
mereka juga boleh menjana pendapatan, Nixon. Ya, betul. Mengambil kira pelbagai cabaran itu, ekonomi dan juga sebagainya, pastinya penting untuk tampil dengan usaha kelestarian seperti ini yang mana bukan sahaja syarikat swasta dapat menerima manfaat, menjana pendapatan, kerajaan juga dapat tampil memberi kesedaran kepada masyarakat, dan kita ambil apa yang dikatakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah sebelum kita kembali ke Petrus, iaitu Datuk Seri Masidi Manjun, yang mana beliau turut memperkenalkan slogan semakin hari semakin sayang, iaitu untuk meningkatkan kesedaran awam berkenaan dengan penjagaan alam sekitar, terutamanya di daerah Semporna. Selain itu, beliau juga sempat menitipkan pesanan ini kepada masyarakat. Apa kata kita dengarkan? Bukan soal usaha fizikal semata-mata kita untuk membersihkan Semporna, tetapi perubahan minda kita, sikap kita terhadap masalah kebersihan. Kalau semua orang Semporna dan malah orang Sabah sendiri menukar sikap kita kerana kita terlalu sayang kepada negeri kita, sayang kepada Semporna, ini akan memandu kita untuk menukar sikap kita dan merasakan kita semua bertanggungjawab untuk memastikan tempat kita itu tempat yang perlu dibersihkan. Barangkali salah satu daripada tagline yang boleh dipikirkan untuk di sini ialah semakin hari semakin sayang. Tambah kita sayang kepada tempat kita sendiri, tempat kelahiran kita sendiri. Petrus, kita kembali kepada Petrus Bernard di Skype ketika ini. Petrus, Petrus sendiri berada di Semporna, di sana pastinya lebih mengetahui hebahan terbaik untuk meningkatkan kesedaran masyarakat di sana. Apa mekanisme terbaik? Mungkin ada hebahan daripada radio ataupun wakil-wakil kelestarian ini, aktivis melakukan hebahan melalui di sekitar kota Semporna itu sendiri. Di sana, apa mekanisme terbaik untuk memastikan masyarakat di sana untuk terus menjaga perairan Semporna dan juga di daerah sekitar, Petrus? Ya, Niki, selain daripada menggunakan kaedah hebahan seperti radio, surat kabar dan sebagainya, syarikat ini juga merancang untuk mengadakan program yang melibatkan 4 buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Simunul, Sekolah Kebangsaan Bangau-Bangau, dan 2 sekolah alternatif, iaitu sekolah atau pusat pembelajaran alternatif Kampung Selamat dan juga sekolah alternatif Humana, di mana ini melibatkan kesemua pelajar ini. Bagi syarikat swasta ini akan masuk ke sekolah ini dan mengadakan kempen kesedaran kebersihan kepada pelajar-pelajar sekolah, sebab syarikat ini berpandangan bahawa sikap kebersihan atau kesedaran diri itu harus dipupuk daripada kanak-kanak lagi, supaya ini boleh menjadi ingatan kepada mereka bahawa kita mesti menjaga daerah kita, alam kita, keindahan sekeliling kita, supaya kita boleh berada dalam keadaan yang sihat, itu sejahtera, antara inisiatif yang menikmati. begitu penting sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran pelajar dan juga masyarakat, yang mana semuanya harus bermula dari akar umbi. Yes. Saya kira itu sahaja untuk masa ini bersama dengan Petrus Bernard, itu Wakil Esrawani Sabah, berkenaan projek pungutan sampah, membeli sampah ini untuk memperindahkan lagi perairan Semporna. Pelbagai lagi cerita menarik akan kami bawakan dalam segmen cerita. Saya kira itu sahaja. Saya Nixon yang berasal hormat.